Pakai kekuatan kita ulang gaji sikit tentang Muharram. Apa ada di 10 Muharram? Puasa. Apa ada lagi 10 Muharram? Kenapa 10 Muharram penting? Kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Cakaplah bagi dengar. Dia berbisik dalam telinga, mana dengar? Apa sebab orang Yahudi puasa bulan 10 Muharram? Mengenang peristiwa Nabi Musa masa bila? Masa selamat dari kejaran Firaun, betul? Nabi Musa tu termasuk dalam senarai mana? Nabi kita yang 25. Jadi siapa paling lebih banyak, lebih wajib menghormati Musa daripada Yahudi dengan Islam? Orang Islam lebih wajib, lebih dekat sebab dia tersenarai dalam 25 orang Rasul Nabi yang perlu kita tahu. Okey, orang Yahudi nampak dia ingat satu je. Jadi kalau boleh, kalau orang Yahudi 10, kita 9. Itu sebab Nabi kata kalau kamu harus puasa 9-10, tidak boleh 10 kerana dia sama dengan orang Yahudi. Ada peristiwa lain. Ulang gaji. Sebab anak akan tanya, cucu akan tanya, kita nak cerita apa? Kenapa 10 Muharram? Bulan yang terpisah daripada 4 bulan hebat. Betul? Apa bulan hebat yang 3 tu? Zulkaidah, Zulhajjah, Muharram jauh daripada 3 bulan tu. Betul? Itu maknanya dia sangat hebat. Pertama tahun baru, kita syukur kita dapat masuk tahun baru. Ini kekuatan. Kemudian 10 Muharram itu kalau kita nak cerita kenapa puasa, tak tahulah. Ustaz cakap puasa bagus. Tak boleh lagi ayat tu. Okay, kita nak ayat-ayat yang kita kata ada makna. Jadi 10 Muharram Nabi Musa lepas daripada Firaun, betul? Apa kekuatan yang ada kat situ? Apa ibrah nak ambil? Ni ulang gaji je lah. Kalau orang gaji maknanya dah tahu, betul? Jawablah, bagi senang, bagi dapat pahala banyak sikit hari ni. Lupa. Okay, senang jawab, betul lupa. Kita jawab je lah, tak payah tanya. Sebab kita kata Musa lepas. Apa sebab lepas? Allah lindung. Ya Allah. Lagi apa? Bila Allah lindung maknanya hubungan dekat ke jauh? Sangat dekat. Bukan dekat, sangat dekat. Mana mungkin air bertukar jadi jalan. Betul? Air bertukar jadi jambatan. Air bertukar jadi jalan raya. Ini kekuatan. Jadi kita tak boleh hanya kenal peristiwa, tapi apa nak diangkat. Siapa sayang Allah, siapa yakin semua Allah akan tolong, siapa yakin pertolongan Allah dekat, Allah buktikan. Allah buktikan. Tapi mesti 100%. Walaupun pernah jadi anak angkatnya Firaun, Nabi Musa besarnya di mana? Depan mata Firaun. Betul tidak? Sebab itu bila datang nak jumpa Firaun, kau ni sedar diri sikit, aku yang pungut hang. Sekarang nak kata pula aku ni salah. Oi. Kalau kita pun dari tradisi nak lawan bapa angkat mak angkat, sakit tak? Weh, takut dong. Di sinilah peranan. Kamu takut siapa? Takut Allah. Kamu yakin siapa? Kuasa mana yang lebih besar daripada kuasa Firaun? Kuasa Allah. Ni kekuatan yang kita kena pegang. Bukan hanya tahu cerita, tapi kita kena bawa kekuatan itu. Siapa pun mak kita, siapa pun ayah kita, kalau dia buat benda yang melanggar perintah Allah, cakap. Jangan benarkan, jangan biarkan, jangan taatkan. Kan ni kita tertarung sekali, kita terheret sekali. Sebab itu bila Firaun kata, kamu ni besarnya depan aku. Kau kata kau pandai sangat. Aku tahu kau pandai apa. Boleh nampak? Makanya hubungan bapa angkat, mak angkat memang kita kata hormat high class. Okay? Tapi jangan sampai melanggar perintah. Bila langgar perintah bermakna kita kena delas, kena tegas. Walaupun dia besar dengan nasi dari rumah Firaun. Tapi yang jaganya Siti. Oh, Siti pula dah. Isterinya Asia. Sebab itu lepas jaga Muhammad pula. Jaga Musa, Asia dapat keyakinan.
Keyakinannya lebih kuat. Sebab itu jumpa orang baik, kita patut jadi lebih. Oh, dia tu memang baik, kita macam mana? Kita tahulah dia baik, tapi kita tak tahulah nak baik macam dia macam mana. Kita tengok orang baik, suka tengok orang baik, tapi kita suka tak kita baik. Jumpa orang baik, tapi kenapa tak jangkit baiknya? Betul? Jumpa tudungnya, ya Allah, kau beli kat mana ya? Contoh, kita nak tudung macam dia. Tapi kalau jumpa orang baik, nak baik macam dia, nak rajin macam dia. Boleh kata tak? Maka Firaun besar, Musa besar dengan Firaun, tapi oleh kerana cinta kuat, yakinnya dengan Allah jauh lebih besar. Dia ada apa? Ada tongkat je. Agak-agak kalau kita zaman Firaun dengan zaman Musa, kita ni jadi pengikut siapa? Agak-agak lah. Mau ikut Musa? Kamu tak ikut aku, kamu ikut aku bagi itu, ke bagi ini, bagi itu, bagi ini. Ya Allah, bagi berim je. Bagi hadiah apa, janji apa je. Kita merasa kekuatan yang kita nak angkat ialah bila orang bagi kita tanda dia sayang kita, betul? Kalau dia ada kuasa, kita rasa takut, betul? Jadi agak-agak kita jadi pengikut siapa? Musa ada tongkat je. Tongkat tu pun dahan kayu yang dia ambil untuk jadi gembala kambing je. Dia pun tak tahu tongkat tu boleh telan ular, betul? Sampai dia dicabar oleh tukang sihir. Keyakinan kuat Umar pula dia. Musa bukan pada kayu tu, dia tahu kayu tu tak ada apa-apa punya. Tapi apa? Dia percaya dengan pertolongan. Pertolongan bermakna bila Allah nak tolong kita, dia tengok apa kita ada. Nampak tak? Dia tengok apa kita ada. Sebab itu kalau kita di zaman itu pun tak tahu masuk ikut Musa ke dok. Lah ni kita dah lepas sejarah, barulah kata ikut Musa. Ya ke dok? Apa tak ada? Itu sebab itu bersyukurlah kita jadi pengikut Muhammad, tak jadi pengikut zaman Musa. Kemungkinan kita gengnya Firaun. Betul ke tidak? Hati-hati. Sebab itu sayanglah akidah ini, sayanglah asyhadu alla ilaha illallah ini. Dengan sepenuh hati, mengalirkan dalam darah, mengalirkan dalam daging, mengalirkan dia dalam tulang, mengalirkan dia dalam pandangan, mengalirkan dia dalam telinga, mengalirkan dia dalam otak. Aku ada asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah. Ikrar. Nyanyi demi negara. Setengah mati kita ikrar. Betul tak? Maka syahadah itu ikrar yang jauh lebih besar. Betul tak? Maka ibrah ini yang kita nak ambil. Kita tak tahu jadi pengikut Firaun atau pengikut Musa. Sebab kita melihat siapa ada kuasa, siapa kaya, siapa boleh bantu, siapa boleh tolong, siapa yang pegang kuasa. Kalau tak ikut kan susah. Jangan cakap. Jangan. Sensitif. Kalau kita sebut sensitif, kita takut siapa? Takut manusia, tapi tak takut Allah. Simpan benda buruk, tak letih. Aku tahu tapi aku tak boleh cakap. Macam mana kalau aku cakap kau macam nampak? Maka syukur alhamdulillah banyak-banyak. Kita tidak jadi dilahirkan Allah pada zaman Musa. Kita dilahirkan zaman Muhammad. Walaupun sama miskin dengan Musa. Sama tak miskinnya? Musa ada mak tapi dah kena hanyut juga. Maknanya hilang juga mak. Betul? Jadi maknanya kita ambil kira bahawa kekuatan seseorang bukan kerana dia duduk dengan orang besar. Bukan kerana dia dijaga oleh orang besar. Tapi kerana keyakinan. Siapa pilih? Allah pilih. Siapa doanya? Siapa yang doanya? Mak dia. Asiah tak tahu. Mak dia. Maka ini mak-mak ni kan, doanya banyak ke tak? Sikit ke tak? Kukuh tak ke tak? Sungguh-sungguh ke tak? Istiqamah ke tak? Nak puasa Yasin habis cair. Habis UPSR Yasin tinggal lo. Doktor tolong doa sikit anak saya. WhatsApp ni. Doktor anak saya sekian-sekian nak pergi UPSR minggu ni. Tolong doa ya. Habis UPSR habis cerita doa. Maknanya bermusim. Jadi kalau nak jadi ibu Nabi Musa, walaupun kita tak tahu namanya, betul? Jadilah ibu yang sentiasa yakin pertolongan Allah. Nak hanyut anak, kita nak demam hospital, tak pandai tinggal.
Anak demam masuk hospital. Saya nak kerja macam mana? Macam mana dia tak boleh tinggal ni? Tak apa jadi. Betul? Bayangkan hati maknya Nabi Musa masa menghanyutkan. Jadi sayang itu ada cabarannya. Sebab itu anak kita meragam banyak. Perutnya tak meragam, akidahnya meragam. Sebab kita sayang anak, jaga perut. Betul atau tidak? Ini kekuatan. Kenapa peristiwa Musa ini penting dalam hidup kita, untuk kita bagi tahu pada anak-anak. Bapak yang besarkan dia, rumah yang dia duduk. Hang nak kata bapak hang bodoh. Kita pun takut. Betul? Maka balik pilihan. Maknanya kita sangat bersyukur peristiwa ini berlaku semasa kita belum jadi umat. Okey? Kalau tidak, kita pun lebih kurang dengan dia juga. Letih weh.